Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Ta'ala dapat sama-sama kita menyambung kuliah kita ni. Selagi dalam suratul Mursalat, penghujung surah terakhir juzuk ke-29. Sebelum kita masuk juzuk yang terakhir, juzuk yang ke-30. Jadi suratul Mursalat ayat 19. Kitab kita ni muka surat 248. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun. Intaliqu ila zillin dhi salasin syu'ab la zalilin wa la yughni min lahab. Innaha tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sughur. Wailun yawma idzin lil mukazzibin. Sadaqallah. Antara intisari ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat wailun yawma idzin lil mukazzibin beberapa kali sebagai takkid, peringatan yang keras bagi mereka yang mengingkari di atas muka bumi kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan juga kebenaran nabi serta utusan maupun kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT menyediakan azab yang amat dahsyat yang menghinakan bagi mereka yang membohongi mereka-mereka yang diutuskan oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi dahulu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang azab seksa yang ditimpakan termasuk kepada kaum-kaum yang terdahulu dari kalangan umat-umat yang terdahulu, sebagai iktibar dan pengajaran, dan bagaimana Allah SWT mengungkit kembali kejadian makhluk itu sendiri yang diciptakan daripada air mani yang hina, daripada tidak ada kepada ada, disimpan di dalam rahim ibu sehingga kepada waktu yang ditetapkan, sehinggalah mereka ini dilahirkan di atas muka bumi. Kenapa mereka membohongi segala apa yang dilakukan, diciptakan oleh Allah SWT buat mereka? Bagaimana Allah SWT menunjukkan kekuasaan penciptaan langit dan bumi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan bukit bukau gunung ganang sebagai keselesaan, keseimbangan buat dunia mereka. Allah Ta'ala jadikan air yang tawar untuk kegunaan minuman pada mereka, sebagai makanan untuk kenikmatan mereka hidup di atas muka bumi. Dan jika mereka tetap sebagai orang-orang yang membohongi utusan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala, nescaya di hari akhirat kelak mereka akan dihumban dalam neraka yang cukup dahsyat, yang mereka tidak boleh berlindung daripada asapnya, daripada apinya yang menyala-nyala, yang akan memercikkan buat mereka dengan
gejolak api neraka yang amat hebat. Dan Allah Ta'ala mengulang kembali wailun yawma izin lil mukazzibin. Pada hari tersebut, hari kiamat tersebut merupakan hari pembalasan bagi orang-orang yang membohongi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan membohongi Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mursalat ayat yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, wailun yawma izin lil mukazzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Yang bermaksud bersangatan azab bagi segala orang yang dusta dengan segala ayat-ayat Allah dan anbiya-Nya. Tidakkah kami jadi kamu itu daripada air mani yang dhaif? Maka kami jadi akan dia pada tempat ketetapan yang kukuh, iaitu rahim perempuan. Hingga sampai qada waktu yang maklum bagi beranak. Maka kami qadar yang demikian itu, maka sebaik-baik segala orang yang mengqadarkan itu adalah kami. Allah Ta'ala berfirman, wailun. Kita dah terang cak kali makna wailun ni. Salah satu wailun ni nama neraka. Di hari akhirat kalau nama neraka, ada nama Jahannam, termasuk juga nama wail. Makna wail itu sendiri merupakan lembah neraka yang dalam. Wail juga disebut tentang penghinaan, azab, kecelakaan, kebinasaan. Wail itu orang Arab kalau dia baloh ke apa sebagainya, dia supoh wail, wailulak, ini celaka, menggunakan kata wail. Jadi disebut wailun yauma izin, azab ataupun neraka wail pada hari tersebut. Yauma izin, pada hari tersebut. Bila hari tersebut tu? Yauma izin, pada hari tersebut, makna hari kiamat. Bukan atas dunia ni, pada hari kiamat. Kepada siapa? Lil, buat mukazzibin, orang-orang yang kazib. Mereka-mereka yang bohong, membohongi. Al-mukazzibin, orang-orang yang membohongi. Bohongi siapa? Bohongi Allah, bohongi Rasulnya, membohongi kitabnya, membohongi tanda-tanda kebenaran Allah, Rasul dan juga kitabnya. Dia sengaja bohong walaupun benda itu benar. Jadi Allah SWT mendatangkan langit dan bumi ini antaranya sebagai ayat, tanda-tanda ayatullah, tanda-tanda kebenaran Allah SWT. Jadi tak mau terima, dia tolak, dia engkar, itu mukazzibin. Juga tanda-tanda kebesaran Rasulullah SAW, tanda-tanda kebenaran Rasulullah. Kenapa? Itu mukjizat. Tanda kebenaran seorang Nabi dan Rasul adalah mukjizat. Jadi sebesar-besar mukjizat Nabi SAW ni iaitu Al-Quran. Quran itu merupakan kitabullah, kalamullah, dan merupakan tanda kebenaran Rasulullah SAW. Sebab itu mukjizat ini, orang panggil, bila sebut mukjizat ni, dia merupakan khawarikul adat, benda yang mencarikan adat. Maknanya orang lain tak mampu nak buat sepertinya. Itu makna mukjizat.
Kalau orang lain pun buat juga, dia tak panggil mukjizat bang. Jadi mukjizat ni khawarikul adab, yang mencari keadaan mana orang lain tak boleh buat. Jadi mukjizat ni jadi bagi Nabi SAW, Nabi-Nabi semua yang mendakwa Nabi dan Rasul itu ada mukjizat. Kalau Nabi Musa AS tongkatnya boleh bertukar rupa dan sebagainya, termasuk kisah pertemuan dia dengan ahli sihir, bertukar menjadi ular. Nabi Isa AS boleh menyembuhkan penyakit, termasuk penyakit sopak dan buta, serta menghidupkan orang mati. Kenapa? Masa itu tak ada orang boleh buat benda tu. Bukan masa dulu je, masa learning pun menghidupkan orang mati ni siapa dia boleh buat. Jadi bersesuaian dengan masa dan tuntutan di situ ketika itu. Jadi Nabi Muhammad SAW ni ramai syu'ara, ahli syair, penyair ramai. Jadi bila datang Al-Quran ni merupakan mukjizat. Ini bukan kata-kata manusia, merupakan firman Allah. Jadi sebenarnya pada hakikatnya mereka aku, tapi mereka tolak, mereka membohongi. Itu dinamakan mukazzibin. Jadi mereka menolak Allah, menyebabkan mereka ganti dengan menyembah berhala-berhala. Itu syirik. Mereka menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mereka mengambil pemimpin-pemimpin mereka, ketua-ketua mereka, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, apa dan sebagainya, sebagai ganti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tak layak dan tak sewajarnya. Begitu juga mereka menolak Al-Quran. Bila mereka tolak Al-Quran, mereka berpegang kepada kata-kata tok nenek moyang mereka itu, yang tidak ada sumber, sesat lagi menyesatkan. Kita pun ada juga kalau sebut ayat Quran apa sebagainya, dia kata tok nenek dia pegang gini dah, sejak zaman berzaman lagi dah. Dia nak kata apa? Jadi orang-orang yang seperti ini Allah SWT berfirman, wailu, mereka akan diazab, dihina dengan kecelakaan, dengan penghinaan. Orang-orang yang membohongi Allah dan Rasul. Antara membohongi Rasul itu membohongi perkhabaran yang didatangkan oleh Rasul. Jadi ayat Quran, Al-Quran, termasuk juga hari kiamat, perkara gaib, surga, neraka, malaikat. Itu mereka pesenda, neraka dia kata siapa dia? Apa orang ada pegawai neraka? Pada kita je katok. Dia buat menganyi gitu. Jadi mereka mempersendakan, membohongi itu, termasuk juga membohongi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia berlega fokus berkait tentang mereka membohongi Allah, Rasul dan juga mukjizat. Sebab itu bila Rasulullah SAW tunjuk mukjizat, mereka kata haza sihrum mubin, sihir. Sihir ni bohong lah. Mana bukan benda betul, bukan benda sebenar, bohong. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW itu bohong, sihir. Sedangkan mereka tahu Nabi Muhammad ni dok belajar sihir, tak tahu tentang sihir ni. Alam nakhluqum min ma'in mahin. Ni orang panggil metode ngukit. Contoh kita pera anak seorang, kita ambil anak yatim ke, kita pungut dia, tu kita besarkan dia apa, tapi dia lawang kita. Kenapa biasa orang buat? Dia ukit. Bahasa mu ni tak sedar ke diri. Aku pungut mu tepi jalan. Mu ni orang yang tak berakhir teruk mu. Contoh macam tu lah. Gini mu balas aku. Jadi mereka ukit. Method
Method ni mana pendekatan, cara, kaedah. Kaedah mengungkit. Jadi budak itu pun akhir bila dia dengar gitu, dia pun insaf. Hasrat gitulah, bertaubat. Bila juga Allah Ta'ala ukit manusia ni. Mu ni membohongi Allah. Mu tak mau beriman kepada Allah. Alam nakhluqum min ma'in mahin. Tidakkah kami yang mencipta kamu? Khalaqakum. Cipta kamu. Min ma'in, daripada air mahin. Air yang lemah. Air yang dhaif. Air yang hina. Kenapa? Air mani lah. Manusia itu dicipta min ma'in mahin. Jadi manusia ni, orang panggil air mani ni kotor lah. Dia tak najis dari segi pekohnya, tak najis. Tapi jijik. Orang bukan jadi kemuliaan. Benda yang kotor dia kata. Benda yang hina. Orang duk amai gurau. Itulah kamu, dia kata. Alam nakhluqum, tidakkah kami cipta kamu dulu mimma'in mahin, daripada air mani yang hina. Dia beranak pun melalui saluran, bukan ikut tikak bang, ikut saluran kecing, saluran kemaluan, saluran beranak. Daripada ayah dia pun tubik ikut saluran kecing. Beranak pun tubik ikut saluran rahim dia. Kalau tubik ikut bawah tiap boleh tahan. Tahu? Tubik pula tu bukan ngekuk ngetai apa mah. Tubik dengan orang panggil air ketubang, dengan air kotor lah apa, selera atas kepala. Dengan tali pusat bergelulung kali. Dengan darah, dengan apa. Supaya manusia itu sedar lah, insaf. Tak lewat benda-benda selepas gitu bang. Waktu P.Romli kata bang, kecil-kecil tak mau mampus, besar menyusahkan orang. Masa kecil kau tahu cekik tekuk begitu je bang. Sebab dia lembek, tak lewat benda. Bukan tubik tu bersilap dah. Tak ada benda. Tapi dah besar, body katang, ada pitih gaji yang mahal. Jadi mak dia pun dia deraka. Jadi sombong. Jadi angkuh takabur. Jadi lupa daratan. Lupa kepada yang menjadikan dia, yang mencipta dia. Padahal daripada tak ada, Tuhan cipta dia jadi ada. Sepatutnya dia berterima kasih kepada Allah SWT yang mengenalkan dunia ni. Lepas tu comel pula kita tu lengkap. Dengan mata, telinga, panca indera, dengan akal, ada pasangan, isteri, anak-anak, apa dan sebagainya, cukup. Allah SWT berikan nikmat yang melimpah ruah. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mu nak bilang nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, tak terhitung. Tapi macam mana mu jadi golongan-golongan mukazzibin? Jadi sebut. Jadi Allah Ta'ala okey. Alam nakhluqum min ma'in mahin. Tidakkah aku cipta kamu tu daripada air mani yang hina? Tak ada orang jual kedan lah. Kalau kita select, kenapa? Air mani. Oh, kotor, insyaAllah. Macam inguh. Dia tak najis tapi kotor, jijik. Faja'alnahu fi qararin makin. Dia keluar daripada sulbi seorang lelaki, hasil daripada orang panggil intipati makanan dia. Dia makan tu dia panggil, orang panggil intipati dia tu jadi air mani. Sama juga dengan perempuan.
Sebahagian jadi darah, keluar tenaga, sebahagian jadi air mani. Allah Ta'ala pandai jawab. Kau ni jadi tahi bos sini, kau ni jadi air kecing wak gi saluran ni kecing. Kau ni apa dia proses dalam perut tu jadi tenaga, kita boleh jalan ragoh wak apa. Kau ni jadi darah, kau ni jadi air tubik peluh, kau ni jadi semua. Proses bagaimana macam ke satu kilang industri dalam tubuh kita ni yang membekalkan kepada kita keanggotaan jasad fizikal, tumbesaran kita. Jadi semua keperluan kita, mata kita ni kalau tak ada tu dia rosak. Jadi makanan darah supply pergi ke mata, pergi ke otak. Otak kita ni kalau tak supply darah mati. Otak kena stroke ni. Supply sini ni dia pecah. Jadi tak supply ke otak. Kita orang semelih depan je bang. Supaya putus halkong ni jangan kerak sampai keliling. Sebab belakang ni dia ada orang kontak dia. Otak bila orang semelih depan ni, kita semelih ayam ke, semelih lembu kambing ke, kita semelih putus orang halkong ni. Darah pun tubik bu. Otak ni akan kontak tubuh. Darah dok mari ni. Jadi sarah-sarah dia ni kontak tubuh, tubuh kapang darah nak atur kotak ni. Otak kabur tak ada darah ni, pang tubik zeru. Itu yang akhir sekali tubuh binatang itu tak ada dah darah. Kecuali darah yang dimaafkan sikit-sikit dah. Itu hikmah di sebalik penyembelihan. Supaya secara naturalnya darah itu dikeluarkan daripada tubuh. Sebab darah yang orang panggil tak digunakan itu dia ada kumang, ada apa sebab. Semoga dikeluarkan supaya jadi selamat buat kita untuk makan daging tersebut. Itu Islam ni yang terbaik lah. Ada kalau kita kerak atas belakang ni, tak ada kontak dia. Kita pun gitu kok. Jadi darah kapang untuk otak dia. Untuk anggota jasad kita ni, berapa kilometer ni. Kita kemudian wayar ni, sambung sarah ni. Berjuta sarah. Halu-halu orang. Waktu sumbat sutir pun kat jatuh. Mati orang. Bagaimana Allah Ta'ala atur untuk keperluan. Jadi kalau satu jari kita ni ada blocking, tak sampai darah, lama dia hitam lalu. Hitam. Macam orang kecil manis tak? Akhir doktor kata kena kerak potong. Akar kayak gini jadi kumang ni pulak pergi borok pulak lain. Jadi tubuh kita ni memerlukan makanan yang berterusan, tenaga yang berterusan. Jadi kita makan, kita minum, kita apa, tu atur proses untuk keperluan kita dan sebagainya. Jadi semua memainkan peranan. Walaupun benda tu kecil je. Limpa, jatuh, paru-paru, buah ginjal apa dan sebagainya, semua memainkan peranan. Itu disebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu apa mudak tengok. Apa kamu tidak memerhatikan. Itu bila Tuhan sebut Allah Ta'ala jadikan sedemikian. Kemudian faja'alnahu fi qararin makin. Allah SWT ubuh dalam satu orang panggil takungan yang teguh dalam rahim ibu. Berjuta benih tu satu saja dipilih. Sebab itu manusia ni insan terpilih. Berjuta bukan sejuta, berjuta. Apabila air mani itu dilepaskan, dalam tu ada berjuta ekor sperma lelaki, ia berenang. Lepas tu puan ni pula dia keluarkan ovari dia tu keluar apa panggil benih. Berjuta. Cuma seekor je lekat. Bila dah jadi benih tu orang lain mampu belaka.
Mana yang terpilih, sperma yang terpilih dengan benih yang terpilih. Dia pun tepek duduk di dinding rahim. Ada makanan siapa dia. Jenis kecil gitu nak makan warna. Kalau orang pera tu kan, pera ikan hopso tu kita nampak alu gemuk, nampak mata saja kecil. Dia beri makan plankton. Ada makanan dia, tak boleh beri makan tu nasi apa sebagainya. Masih kecil lagi. Siapalah dia proses membesar, Allah Ta'ala beri makan. Dia stok darah dia. Orang perempuan yang mengandung tak ada haid. Sebab proses pembesaran kepada seorang bayi mendapat arahan daripada Allah SWT. Malaikat jaga dia. Jadi malaikat tanya, laki ke puan? Umur berapa? Di air ardin tamuk, mati mana? Lekatlah ke dah. Rezeki dia apa dan sebagainya, warna kulit dia, warna tak lalak sini apa. Semua iradah pilihan Allah SWT. Dan sekenak perkara dia. Pita-pita bila dia lahir tamu ke bumi, sombong, tak mau sujud Allah Ta'ala, Tuhan suruh semayang tak mau, puasa tak mau, zakat tak mau, Tuhan larang jangan maksiat apa, dilanggar belaka. Sombong dia. Padahal dia tu orang panggil kena api sikit, netuk kaki. Semut gigi je, sakit dah. Padahal semut besar mana tak? Tak tahan dia. Tapi dia boleh lawan Allah SWT. Sombong dia. Angkuh, takabur. Jadi Allah Ta'ala simpan kamu itu fi qararin makin. Sebab air mani ni dia ada tepuh dia. Sperma awal itu apa? Dia akan mati. Begitu kalau perempuan, dia akan jadi darah haid. Bila dia bertemu dengan sperma, akhir dia jadi darah haid. Darah haid itu pun kita rasa kotor, jijik, najis. Tapi itulah sebenarnya yang mencipta jadikan manusia berkembang jadi man. Ila qadarin ma'lum. Jadi diduduk dalam qararin makin, dalam rahim ibu itu ila qadarin ma'lum, kepada qadar yang ditentukan. Qadar masa maklum yang hanya diketahui oleh Allah. Yang ditetapkan oleh Allah SWT. Berapa bulan? 9 bulan. Beranak dia. Faqaddarna fa ni'mal qadirun. Dan kami takdirkan dia. Jadi dia ada dua, qada dan qadar. Qada ni belum berlaku tu dipanggil qada. Tercatat di Lauh Mahfuz. Rufi'al kalam wa ghulifatil kitab. Pena dah akak dah, kitab dah tutup dah, lengkap dah, siap dah. Si polang ni nama gini, apa sebagainya. Nikah mana, kerja benda, belajar ni. Ngaji bagi orang mah, besar jadi jurutera apa, nikah gini, anak orang ni, semua lengkap, tutup kitab dah. Qada ni bila berlaku, time gini beranak, ikut hak qada jadi tentukan, itu dinamakan qadar. Qada dan qadar. La yaruddul qada illa bid-du'a. Kita tak tahu qada tu. Contoh dia kata si fulan bin si fulan ni umur 40 mati. Itu qada. Tak berlaku lagi di tengah hidup dia berdoa apa sebagainya. Allah Ta'ala robah. Bukan robah jadi dok mati, tak ada. Qada ni ada dua, qada mubrang, qada mu'allaq. Qada yang boleh berubah, ada qada yang tak boleh berubah. Qada dok mati, tak ada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Cuma waktu dia, okey, 40 anjak jadi 50. Kita tak tahu, tapi kita berdoa. Allah SWT makbulkan robah 40 ganti dengan 50. Boleh berubah qada. Sakit tak sembuh-sembuh, tapi dia berdoa apa sebagainya, beri derma apa,
buat kebaikan, kebajikan, meminta kepada Allah dengan ihsan Allah SWT, okey, Allah Taala kata sembuh dia. Patut tak sembuh. Doktor kata penyakit ni memang tak sembuh ni. Kanser tahap 4 dah ni. Tapi dengan ikhlas dia, berdoa, tawakal dia, berusaha dia, Allah Taala beri sembuh. La yarudul qada illa bid-du'a. Tidak berubah qada itu melainkan dengan doa. Jadi doa ni boleh berubah, qada yang boleh berubah lah. Adapun qada yang tetap dah tak boleh berubah. Jadi Allah Ta'ala yang takdirkan, faqaddarna, dan kami yang takdirkan, yang tetapkan, fani'mal qadirun. Allah lah yang paling baik, yang terbaik dalam menentukan ketetapan. Itu bila dah berlaku, kenapa kita kata qaddarallahu ma syaa fa'ala. Jangan kita kata patut gini, patut gini. Dah ya patut-patutlah. Dah berlaku dah. Apa yang dia ajar kepada kita, qaddarallahu ma syaa fa'ala. Apa-apa yang Allah SWT telah takdirkan berlaku itu, maka berlakulah ia. Setelah berlaku. Tak berlaku tak apa. Dia dengar tok lelaki dia nak bini seorang lagi, dia profesor lah, doa lah, semayang, ajak lah, apa ke, jumpa orang ni. Tak benda. Tak berlaku lagi. Tapi dah kahwin pula, lepas tu dia doa pula suruh cerai. Tak boleh lah tu. Belum berlaku tak apa lah. Dia ajah pisau apa sebagainya. Bawa dengan tikar batar lah. Bawa golok lagi apa. Bawa anak-anak lagi naik atas bas tebal, nak lari macam-macam. Contoh lah. Sensitif kan. Tapi contoh. Tapi pak kahwin dah. Dah lewat anda dah kan. Jadi kita pun nak pisah pula suruh cerai. Ada mari jumpa saya pun ada. Ustaz, suruh semayang ajak apa? Nak suruh cerai. Tak boleh. Nak suruh tok lelaki dia cerai. Tak boleh kata. Ni kerja setan pula kata ni. Tak boleh. Kalau belum kahwin dah. Tak boleh. Kalau belum kahwin lagi tak apa. Boleh tulus-tulus semayang ajak. Tulus semayang ajak. Itulah tak ada jodoh. Allah tak kata patut ada khabar. Tak apa. Ni kahwin dah. Kahwin dah. Lepas tu nak suruh cerai. Tak apa, malu kita. Leh lah gitu. Kodak-kodak Allah. Faqaddarna. Allah Ta'ala takdirkan demikian. Fa'ni'mal qadirun. Sebaik-baik menentukan kodak itu Allah. Jadi kalau sampai perekat ni kita kata, nak waktu gini Allah Ta'ala ni zoling lah apa. Dah lah. Melawan dah dengan ayat ni. Patutnya gini. Saya ni keturunan anak ramai, warna lah saya ni siapa tak ada anak. Dia kata gitu. Dia ni suruh gini, patut layuk macam mana pula, bini polok seorang lagi. Tak betul kodok-kodok Allah Ta'ala ni tu hatu warna ni. Saya ni khidmat korang, buat baik korang, doktor apa saya sakit juga. Tak boleh lah. Maknanya kita dah query qada Allah SWT. Qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu. Apa dia patut kahwin dengan aku, apa kahwin dengan dia, tengok muka dia dah hesa langsung. Aku ni piti ada. Allah Taala kata fani'ma al-qadirun. Allah lah yang sebaik-baik menentukan qada. Ada hikmat dia. Itu Allah Ta'ala ajar kepada kita. Jika suka satu perkara, boleh jadi benda tu tak baik buat kamu. Boleh jadi benda hokmu tak suka, membenci tu, benda tu baik buat kamu. Tak mau terima ni, natu dia ni tak kenal lah, gini lah, dia nak bina natu orang lain. Pak kahwin lama-lama, dia sakit, natu tu hok tolong dia. Baru dia perasan. Nasib baiklah kita ada natu ni, dia kata. Anak-anak lain tak doli belaka dah. Harap natu ni lah. Padahal hok tu dia benci kali dulu. Apalah menikah ni, aku tak mau tengok muka mau sampai balik lah. Betah-betah lah. Natu tu jaga dia pula.
Kadang kita boleh jadi boleh jadi kita tak suka satu perkara tu, wa huwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda hak mu suka tu, benda tu tak baik buat kamu. Jadi Allah Ta'ala pandailah tu. Buat apalah Allah Ta'ala dok tipe bala ke dia. Biarlah turun bala ni mah. Biar cabut tekok mampu situ lalu. Pandai kita pula nak ajar Allah SWT. Allah Ta'ala lebih mengetahui dalam segenap perkara. Jadi jangan banyak tanya, buat apa ni, buat apa ni, buat apa. Banyak hikmah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kepada kita, diri kita, sekeliling kita. Jadi kita nak aja boleh nak ikut kita. Kalau ikut kita dunia dak jadi gini pula. Kita tambah sakit, orang lain sakit. Kita tambah kerja kaya. Kita aja boleh siapa nak mati jadi dak mati. Jadi kenapa mu nak atur dunia? Jadi Allah Ta'ala atur tu semua comel dah, ada dah. Cuma orang panggil kita tak tahu saja hikmah di sebalik pada itu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, faqaddarna, kami yang takdirkan itu. Fani'mal qadirun, dan Allah lah sebaik-baik yang menentukan qadar dan qadar. Jangan query lah. Ibrahim Kushwan, seorang pemidato hebat di Mesir dulu, dia buta. Tapi masyhur, masuk TV apa, meninggal tau. Orang tanya dia. Dia kata, bagaimana, orang tanya dia, bagaimana pandangan dia lah. Apakah sepatutnya dia menjadi orang celek daripada orang buta? Dia kata, dah, aku bersyukur jadi buta ni. Kalau aku celek, boleh jadi aku tak jadi seperti hari ni. Boleh jadi aku jadi penyanyi pop apa, sebab suara dia sedap apa mah. Tapi bila dia buta, mak dia atur baca Quran, ngaji Quran apa sebagainya, lain kamu. Ada seorang budak tu dia apa, wartawan tanyalah dia kata macam mana kalau dia ni celek dak, aku bersyukur pada Allah Ta'ala jadikan aku buta, dah aku tambah dah. Sebab Tuhan beri nikmat ke dia ni kerana buta dia tu lah. Kau celek boleh jadi Tuhan nak beri nikmat dia. Aku melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala padahal dia buta. Ni orang-orang yang sedar lah. Kita ni orang sihat cukup sifat apa sebab dah cukup lama. Tengok cermin, tengok Allah, patut muka aku ni handsome jadi mak saleh lah apa macam-macam dia royak dia dia dah kira hak handsome comel macam Abu Jahal jadi kafir. Bila birabah walaupun hitam, Habsyi, rambut khete apa sebagainya, ahli syurga. Jadi kadang-kadang kita ni ikut orang panggil hawa nafsu syahwat. Itu orang tak puas hati dia beki semua. Beki ni buat botok lah apa, buat ni pembedahan plastik lah macam-macam. Cabut bulu kening dia, buat gini, buat lekung, modify. Jenis orang yang tak bersyukur dengan apa yang Tuhan beri nikmat. Sedangkan Allah Ta'ala buat dia special. Tak ada dah manusia ada dua orang atas muka bumi ni. Tak sama dah. Dia ada identiti dia sendiri. Tapi bila dia ejah, dia tengok apa? Nak jadi macam orang ni. Dah tu mudah copy paste dah. Nak jadi macam Korea ni. Dia ambil gambar tu, wah ejah. Jadi nak tiru waktu. Bodoh sungguh. Allah Ta'ala buat mu special case. Satu je. Dalam berbiling manusia ni seorang. Kita ada beradik 18 orang. Mana ada sama? Tak sama. Ni gini, warna gini, rambut gini, hidung gini, mata gini apa. Mana Allah Ta'ala lain-lain. Kita ni bukan boria, spesial je. Tapi ciptaan khas. Bukan macam kereta, ada mall dia. Sarang dia, kelekang. 10,000 spesial. Dok, kita sesa. Kalau kita beli baju, pesen lagu tu murah je, 50-60 ya. Tapi kalau kita pergi butik, dia ukur di harga ratus lalu sebab spesial je. Ciptaan khas. Jadi kita ni ciptaan khas.
Kita tak setuju, dia ambil design lain, nak tiru. Hidung saya nak macam hidung dia. Apa mu nak ciplak orang? Mu ada dah. Itu berlaku salah faham dia. Dan Allah Ta'ala kata dia lah yang paling baik. Panikmal qadiru. Dia merupakan penentu takdir yang terbaik. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Neraka wail, celakalah pada hari kiamat tersebut orang-orang yang membohong. Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Tidakkah kami jadi bumi tempat perhimpunan orang hidup atasnya dan orang mati bawahnya dalam perut bumi, dan kami jadi padanya bumi itu berapa banyak bukit yang tinggi-tinggi, dan kami tuang akan kamu air tawar, ini air hujan. Alam naj'alil ard, tidakkah? Alam ni ada macam istifham dia panggil. Soal, tanya. Tanya tu bukan mana Allah Ta'ala tak tahu bang. Tanya ni untuk recall, peringat balik. Nak kita jangan lupa. Soalan peringat. Kadang-kadang kita ralik biasa hari-hari bang, tengok matahari, tengok bulan hari, bangun pagi, kadang-kadang kita lupa benda itu. Alam naj'alil ard, tidakkah kami yang menjadikan bumi kifatan ahya'an, atas muka bumi selapis atas ni orang hidup, wa amwatan, selapis bawah tu orang mati. Supaya apa? Muisah lah tengok kaki mu masuk bawah ni pula kubur. Ada seorang ulama tu dia kata, orang yang curi kain kapang ni hukum dia kerak tangan. Ada seorang tu, orang yang curi kain kapang ni hukuman dia mati. Sebab apa? Berdasarkan ayat ni. Biasa kita curi orang hidup memang kita masuk rumah dia curi bawa potong tangan. Ni orang mati dah. Pergi curi kain kapang. Sebab dia kata harta yang berbeza. Mu ahya'an duduk tingkat atas, amwatan tingkat bawah. Apa yang mu pergi terjun pergi ambil hak orang? Tu bukan milik kamu, milik orang yang mati. Jadi ada seorang tu kata mu ambil orang mati, mu mati. Berat lagi. Jadi kata alam naj'alil ard, tidakkah kami jadikan bumi ini kifatan sebagai tempat untuk ahya'an orang yang hidup. Yakni tingkat atas tu kita ni orang hidup, wa amwatan masuk dalam tanah bumi. Sebab kita ni daripada tanah balik ke tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua dicipta daripada keturunan Adam, dan Adam itu daripada tanah. Dah tanah ni balik ke tanah. Seka dia gitu. Pusingan dia gitu. Allah Ta'ala cipta alam ni saling memerlukan, dan pusingan dia balik mula gitu. Wa ja'alna fiha rawasi, dan kami jadikan piha di dalamnya, piha fil ardi, dalam bumi. Kami jadikan di dalam bumi itu rawasi, pasok-pasok. Jadi bukit bukau gunung gadang ni sebagai pasok, sebagai paku. Syamikhatin, yang memuncak tinggi, kekang. Jadi manusia ni sodok bukit bukau gunung ganang ni macam cabut paku lah, yang menyebabkan berlaku ketidakseimbangan, gempa bumi, berlaku orang panggil kecelaruan, ketidakstabilan alam, perubahan cuaca dan sebagainya, kerana tangan-tangan manusia buat munah. Jadi kalau kita cabut paku semua, cabut-cabut, terguling rumah tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan piha rawasi, di dalamnya orang panggil pasok-pasok, paku-paku, bukit bukau gunung ganang yang tinggi melangit. Kerana apa? Kerana nak bagi seimbang. Sebab Allah Ta'ala cipta bumi ni, atas pas bawah bulat ni semua orang panggil dia berpusing, jadi nak ada balance. Jadi bukan bulat macam bola, dia ada bujur kot. Dia bujur gitu juga. Berpusing.
Jadi yang mengimbangi itu adalah bukit bukau gunung Gana. Wa asqaina, dan kami beri minum. Wa asqaina, dan kami yang beri minum kamu. Wa asqainakum, kami yang beri minum kepada kamu. Ma'an, daripada air. Furata, air yang turun. Mana air daripada langit, air hujan. Tawar. Sains kata berlaku proses air laut meluap panas, lepas tu lekat ada awang geruk, lepas tu langgar bukit guguk hujan. Teori dia bang. Kita tengok atas langit ni awang tinggi pada atas bukit bang. Jadi kalau kawasan-kawasan yang ada bukit, kawasan tu lah banyak hujan. Sahara tu bukan tak ada bukit, ada bukit tapi tak ada hujan. Malaysia kita ni ada beberapa tempat kawasan paling minima hujan. Bukan mana tak ada bukit ni. Apa? Sebab ia ditentukan oleh malaikat. Ada malaikat khuh yang pakai tukar ambak awang ni. Allah Ta'ala kata turun sini. Jadi setiap masa atas dunia ni, kajian sains kata kadar hujan tu sama je. Cuma tahun ni banjir sini, tahun depan tak ada ni, dia turun kat mana banyak pula. Jadi kalau dia kata turun lebih pada tahun lepas, dunia ni akan tenggelam. Jadi air hujan tu ngam-ngam setiap tahun tu berapa, banyak mana. Kita rasa betul kok. Kalau kita curah 2 beledi air kawasan ni, melepoh. Jadi Allah Ta'ala atur sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit. 2 beledi super je. Kalau turun lebih pada tu, kalau dia kata proses pemeluapan, jadi laut ni meluap, dia ambil berapa? Dia ambil sebeledi, buat naik ke langit, curah pula sebeledi. Jadi musim dia sekelip itu sama. Kalau tidak, tenggelam bumi ni. Itu jadi usin dia kata pemanasan global tu bila kutub menjadi cair. Bila cair, air kau tambah, kau banyak, menyebabkan tenggelam negeri-negeri, negara-negara yang rendah. Macam kepulauan Mauritius Maldives tu boleh tenggelam. Itu pun kajian sains dia. Tapi kalau nak berlaku kiamat ni, ketentuan Allah habis belaka. Jadi wa asqainakum, ni air minum. Jadi Allah SWT tu balik masuk dalam bumi, tubik balik ke atas bukit. Macam mana Allah Ta'ala pang naik ni. Dia punya pressure dia naik, jadi air terjun. Masa tu tawar, turun ke sungai-sungai. Semua air sungai ni air tawar untuk keperluan manusia. Apa air laut masing. Allah Ta'ala buat macam tu. Kalau tidak busuk dunia ni macam kita, ikan masing dia boleh tahan. Jadi bila dia berlaku pusingan tu, maka orang panggil air laut yang masing ni telah proses udara-udara kita ni. Oh ni ketuk, oh ni apa busuk ni apa, pergi ke laut, dia pusing balik dengan orang panggil udara masing itu masuk balik dalam dunia ni. Jadi kita pun berudara biasa ni dalam keadaan selesa dah tenang. Kalau semua tawar belaka, tak ada laut masing, habis busuk dunia kita ni. Allah Ta'ala atur comel ni. Lepas tu ada air pula, air masing, air tawar. Ikan pula apa sebenarnya. Tapi ikan tak masing. Kalau ikan tu masing kok, tak makan kita. Jadi ada keperluan air tawar, air minuman. Jadi asqaina ni tawar lah. Kami beri minum kepada kamu ma'in furata. Jadi Allah Ta'ala turun air tu tawar. Turun atas muka bumi, menumbuhkan biji ring, benih-benih. Kalau turun air masing, apa lah? Tak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi wailun yauma izin lil mukazzibin. Nasabah roh.
kecelakaan buat mereka orang-orang yang membohongi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada ni orang COVID ni dari dulu lama-lama saya pun apa sihat mana. Jadi tertawakkul baca surah Al-Asri tasbih kafar. Subhanakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbana iftah bainana innaka antal fatiha ba'dina ba'al zahritana. Allahumma iftah lana futana arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamin mursalin. Allahumma inna na'udzubika 'ilmin la yanfa' min qawlin la yakhsha' min nafsin la tashfa' min. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'al Qur'ana Allahumma nawi qulubana bil Qur'an. Allahumma nawi kuburana bil Qur'an. Allahumma nawi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.